tu, kata Mike Tyson, social media has made too many of you comfortable with disrespecting people and not getting punched in the mouth for it. Social media ni menyebabkan ramai orang jadi kurang hajar dengan orang lain sebab dia tak merasa dapat penampar daripada orang yang kita kutuk itu. Dan contoh kita bersiaran malam ni, mungkin tuan-tuan ada yang mengutuk jauh, berani cuba dekat. Itu contoh, bukan saya nak menampar, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma idfa' 'anal waba' wal ghala wal riba waz zina wal mihan wasu'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal 'alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabbirna 'ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Terima kasih yang berusaha saudara Adam Ashraf bin Roslan Zairi selaku pengacara majlis. Yang saya hormati Tuan Muhammad Baharudin bin Mahani, Pengetua Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Seterusnya yang diraikan juga barisan penolong-penolong kanan, ketua-ketua bidang, barisan guru-guru, anggota kumpulan pelaksana, tidak lupakan rakan-rakan dari Panitia Pendidikan Islam, Panitia Sejarah, Biro Bina Insan dan Disiplin, tidak lupakan juga PIBG Sekolah Sultan Alam Shah, seluruh keluarga besar Persatuan Alumni Sekolah Alam Shah, dan sudah pastinya yang kita alu-alukan juga adalah seluruh warga Sasian, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Syukur kehadirat ilahi dapat kita dipertemukan pada kesempatan malam ini dalam ceramah sempena sambutan bulan kemerdekaan. Saya minta menyampaikan satu tajuk, Generasi Harapan. Saudara-saudari sekalian, salah satu daripada tujuan Nabi SAW diutuskan ke muka bumi ini, ada beberapa tugasan spesifik yang telah diarahkan kepada baginda Nabi untuk dilakukan. Allah merakamkan arahan ini dalam Quran, yang mana dalam surah Ali Imran ayat 164 dinyatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah Ta'ala menyebutkan bahawa Allah kurniakan rahmat kepada orang-orang beriman dengan mengutuskan dari kalangan mereka seorang Nabi yang adalah dari bangsa mereka sendiri. Yang mana kerja Nabi ini 3 perkara. Pertama sekali, yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Kerja Nabi ni yang kedua pula, wa yuzakkihim, membersihkan mereka daripada i'tikad yang sesat. Dan yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Dan ketiga, mengajar mereka kitabullah iaitu Al-Quran dan juga hikmah. Hikmah ini adalah wisdom, kebijaksanaan. Dan sesungguhnya, kata Allah, semua mereka ini sebelum kedatangan Nabi adalah mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Surah Ali Imran ayat 164. Maka saudara-saudari sekalian, jika kita ingin mewujudkan satu generasi yang boleh letakkan harapan, maka generasi ini perlu mengandungi 3 perkara yang disebutkan oleh Allah itu tadi. Kita ulas yang pertama sajalah.
Yang paling mustahak sekali generasi baru ini mesti yatlu alaihim ayatihi. Mestilah dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Diberikan kepada mereka ilmu pengetahuan. Dicerdikkan dan dipandaikan. Sebab itu kata bijak pandai, if you want to be happy a day, make a party, go shopping. Kalau nak gembira satu hari, buat parti hiburan, ataupun pergilah shopping. Ayo ke mana-mana, pergilah shopping. Gembira, tapi one day. If you want to be happy a week, go holiday. Nak gembira seminggu, pergilah bercuti. Seminggu sajalah. Lepas tu balik pening, duit habis macam-macam. If you want to be happy a year, grow a garden. Beli anak pokok musangking tanam. Bela elok sampai umur 2 tahun dia dah besar sikit, gembira. Nak dapat hasil lambat lagi lah. Tapi kita akan gembira a year only. Maka if you want to be happy for a long time, develop a human being. Kalau kamu nak gembira seumur hidup, bangunkanlah potensi hidup manusia. Potensi manusia. Sebab itu orang tua dulu, walaupun mengaji tak tinggi, tapi mereka sangat pentingkan untuk mendidik generasi daripada kecil lagi. Sampai timbul peribahasa, melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Senada dengan sedang rebung baik dipatah, jadi buluh, melepuh jari. Bila anak tidak dilatih, kalau besar mak bapaknya letih. Dengan anak janganlah alpa supaya malu tidak menimpa. Jika banyak berlebihan suka, itulah tanda hampir duka. Supaya anak menjadi orang, tunjuk ajar janganlah kurang. Supaya anak menjadi manusia, ditunjuk diajar sehabis daya. Supaya anak hidupnya selamat, ditunjuk ajar sepenuh minat. Supaya anak tidak terlantar, kecilnya dididik, besarnya diajar. Anak dididik pada yang baik, diajar pada yang benar, ditunjuk pada yang elok, diasuh supaya senonoh, diasah supaya menakah, dicanai supaya pandai, dituntun supaya santun, dan panjang lagi lah. Artinya tak boleh tidak, mesti berlandaskan kepada pendidikan. Maka saudara-saudari sekalian, untuk mencipta kehebatan, untuk mencipta generasi yang boleh letakkan harapan, tak boleh tidak, kita mesti jadi generasi yang yatlu alaihim ayatihi. Mesti cerdik, dibacakan ilmu-ilmu pada kita. Mana pergi sekolah, belajar, mesti ada ilmu. Sebab itu Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang merupakan guru kepada Imam Sibawih, seorang abqari lughatil basri, seorang ni cendekiawan bahasa Arab yang begitu hebat sekali. Dia kata generasi manusia ni ar-rijalu arba'atun. Ada 4 jenis manusia, 4 jenis generasi. Rajulun yadri wala yadri annahu yadri fadzaka ghafilun fanabbihuhu. Pertama adalah orang yang tahu tapi dia tak tahu bahawa sebenarnya dia tahu, maka itulah orang yang lalai, kau kena ingatkan dia. Ini golongan pertama. Golongan kedua, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzaka jahilun fa'allimu. Golongan kedua adalah orang yang tidak tahu dan dia tahu bahawasanya dia sebenarnya tak tahu, maka orang ini adalah orang-orang yang bodoh, ajarlah mereka supaya jadi pandai. Yang ketiga kata beliau, manusia ini wa rajulun yadri wa yadri annahu yadri fazaka akilun fattabi'uhu. Golongan ketiga adalah orang yang tahu bahawa dia sebenarnya tahu, maka itulah orang yang pandai, engkau ikutlah dia. Dan generasi keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fazaka ma'ikun fahdharu. Yang keempat, orang yang tidak tahu dan dia tak tahu bahawasanya dia sebenarnya tidak tahu, tapi dia mengajar pula orang lain sedangkan dia tak tahu, maka itulah orang yang bingung, maka jauhilah diri kamu daripada orang sebegini. Maka generasi harapan kita adalah seorang yang tahu dan dia memang tahu, maka itulah orang yang pandai, masyarakat kena ikut orang ini. Cuma saudara-saudari sekalian, dalam soal kita nak melatih dan mendidik generasi sekarang ini menjadi generasi harapan dengan memantapkan ilmu pelajaran pada mereka, ini bukanlah perkara yang senang. Apa sebab? Pertama, saya melihat masalah generasi baru ini, payah kita nak sandarkan harapan. Masalah pertama adalah attitude, watak, sikap. Dalam bahasa mudah, anak-anak muda sekarang ni ramai kurang ajar. Kurang ajar ni dia tak ada
Tak ada lah cara kita nak betulkan kurang ajar ni melainkan dengan kita berikan pelajaran, berikan pendidikan. Selain daripada bagi penampar, itu cara yang paling mudah lah bagi penampar. Sebab itu kata Mike Tyson, social media has made too many of you comfortable with disrespecting people and not getting punched in the mouth for it. Social media ni menyebabkan ramai orang jadi kurang hajar dengan orang lain sebab dia tak merasa dapat penampar daripada orang yang kita kutuk itu. Dan contoh kita bersiaran malam ni, mungkin tuan-tuan ada yang mengutuk. Jauh berani, cuba dekat. Itu contoh, bukan saya nak menampar, tidak. Tapi masalah pertama, orang muda sekarang ni kurang hajar. Dan kurang hajar ni payah. Untuk generasi harapan, kalau mereka ini masih lagi kekal dengan budaya kurang hajar, kita tak boleh letakkan harapan pada mereka. Sebab itu kita khawatir. Kita selalu bercakap soal IQ, Intelligent Quotient, indeks kecerdasan. Dan bagi saudara-saudari yang bersekolah di sekolah seperti sekolah Alam Shah ni sudah pastilah satu sekolah yang berprestij, satu sekolah dengan nama yang begitu besar sekali. Tingkat kecerdasan, tingkat kepandaian itu no doubt about it. Intelligent quotient begitu tinggi sekali. Dan dalam sistem pendidikan kita perlukan kepada pengukuran terhadap IQ seseorang. Kalau tak, macam mana kita nak tahu dia ni boleh letakkan harapan berapa result terbaiknya nanti. IQ ni dia ada kiraan dia. Dia ada skala-skala dia juga. Dan itu kalau adik-adik, saudara-saudari rasa dah cerdik sangat, maklum sajalah dah rasa cerdik sangat daripada orang lain, cuba mohon untuk masuk satu persatuan namanya Mensa International. Saya ingat sekolah Alam Shah ni bolehlah buat target kurang-kurang 10 pelajar dia masuk dapat jadi ahli Mensa International. Mensa International ni di High IQ Society. Untuk nak layak masuk dalam kumpulan ini, kena score 148 and above to qualify for Mensa membership. Kita boleh masuk secara online, dia ada ujian IQ di dalam itu, kita try jawab. Dia manusia ni, IQ-nya jangan bawah pada 110, 115. Kalau bawah 110, 115 tak layak sekolah. Duduk ialah di rumah, jangan keluar-keluar. Sebab itu lembab sangat. 115 ke bawah ni boleh belajar tapi letih kita nak mengajar. Kebiasaannya 115, 115 sampai 124. Ini digelarkan sebagai above average lah. University students biasanya yang dapat ini. Tapi kalau sekolah Alam Shah saya ingat 115 ni mainan lah. Mainan 115. Jangan bawah. Kalau bawah pada itu yang jenis masuk simpang tak bagi signal bagi lagi. Itu pesen dia walaupun graduate balik pada UK, tapi sebab IQ rendah, masuk corner tak pernah bagi signal pun. Itu hidup kena sumpah orang siang malam pagi petang. Macam tak ada akal. Walaupun awak graduate. Kalau IQ 125 sampai 134, ni gifted. Biasanya postgraduate students, IQ-nya kena 125 ke atas. Bawah pada tu, takut terjun bangunan nanti. Kalau 135, 135, 144, ni intellectuals lah. Para pemikir, sarjana-sarjana. Kalau 145, 154, ni professors. Genius. Macam contoh Albert Einstein, dia punya score IQ dia 160. Sebab itu kalau Nobel Prize winner, itu 155 sampai 164. Average IQ dia orang. Dan ada orang boleh sampai 180, 200 ni highest genius. Dan ada orang pula unmeasurable genius. Itu ada juga. Unmeasurable genius 200 ke atas. Ya, kita akui bahawa dalam kita nak menentukan orang ni cerdik, orang ni tak cerdik, ukurannya adalah pada IQ. Tetapi saudara-saudari sekalian, dalam nak menentukan kecemerlangan, beza. Itu beza. Nak menentukan kecemerlangan, IQ ni sekadar 20%. 80% lagi seorang manusia tu akan jadi generasi yang hebat kalau EQ-nya bagus. EQ ni emotional quotient, indeks emotional. Kebolehan seseorang itu mengawal perasaan dan emosi-emosi negatif daripada diri dia. Bagaimana dia boleh menjadi seorang yang sabar, orang yang tabah, orang yang tekun dan berbagai lagi. Kita khawatir melihat generasi kita sekarang ni ramai yang rasa pandai tapi tak pandai merasa. Mati rasa. Cerdik tapi tak ada perasaan. Tak hormat pada orang tua, kurang hajar, beri komen yang negatif. Dalam keadaan orang tu bersungguh-sungguh, kita jatuhkan dia dengan kata-kata kita, itu kan kurang hajar namanya. Kita tak nak generasi harapan kita ni adalah generasi yang mampu dibina otaknya tapi tidak ada watak. Most of them live their life not by design
but by default. Ikut saja, tidak design kehidupan dia. Maka bagaimana kita nak letakkan harapan pada generasi ini? Sebab itu dalam modul Syasiah Unggul Murid, kita nak bawa modul budi bahasa dia. Kita nak dia belajar hormat kepada orang yang lebih tua daripada dia. Tak guna cerdik, tapi kurang ajar. Cerdik, tapi biadab. SPM tak ambil lagi gaya cerdik, gaya cakap. Tak boleh. Kena hormat pada orang yang lebih tua. Sebab itu, adab adalah antara perkara yang menjadi prioriti di dalam disiplin pengajian ilmu-ilmu Islam. Sebab itu kalau kita nak jadi generasi yang boleh letakkan harapan, nombor satu, jangan kurang ajar. Itu saja permintaan. Jangan kurang ajar sajalah. Dan adab ini menjadi satu inti di dalam disiplin ajaran Islam. Sebab itu para ulama salafus salih, mereka susun kitab-kitab khusus yang membahas tentang adab ini. Sebagai contoh, Imam Bukhari dalam sahihnya memuatkan lebih daripada 250 hadis tentang adab. Hormat orang. Begitu juga beliau ada menulis satu kitab khusus tentang adab. Nama kitabnya pun Adabul Mufrad. Begitu juga Imam Abu Daud yang merupakan murid pada Imam Bukhari. Dia menyusul lebih kurang 500 hadis tentang adab di dalam sunan milik beliau. Begitu juga Ibn Hibban memuatkan lebih daripada 670 hadis tentang adab saja dalam sahihnya. Begitu juga kita boleh lihat begitu banyak kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama yang khusus bercerita tentang adab. Contoh Al-Adabun Nabawi karya Imam Al-Baihaqi, kitab Al-Adabus Syar'iyah karya Ibn Muflih Al-Hambali, dan banyak lagi kitab-kitab yang lain. Sebab itu ulama dahulu mereka letakkan adab dulu, baru nak belajar yang 4-5 tahun pengajian itu. Adab Imam Malik rahimahullah, dia pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy, ta'allamul adab qabla an tata'allamul ilm. Engkau belajar dulu adab sopan, hormat orang tua sebelum kau belajar sesuatu dengan orang itu. Dan Imam Malik pernah kata, mak aku dulu suruh aku duduk di majlis seorang ulama nama Rabi'ah ibnu Amr. Dia ni seorang bin Abi Abdurrahman. Dia ni seorang faqih terkenal di Madinah zaman itu. Dan mak dia pesan, ta'allam minal adabih qabla ilmih. Mu pergi belajar adab dulu, baru ambil ilmu dia. Baik itu saudara-saudari sekalian, belajarlah menghormati orang. Kenapa para ulama mendahulukan adab lebih daripada mendahulukan pengajian ilmu ini? Kata Yusuf bin Al-Husain, bil adabi tafhamul ilm. Dengan orang itu beradab, lebih mudah dia mendapat ilmu. Kata Ibn al-Mubarak yang juga guru kepada Imam Bukhari, ta'allamna al-adab 30 'ama wa ta'allamna al-ilm 20. Kami dulu para ulama belajar adab saja 30 tahun. Adab saja. Dan kami mempelajari ilmu yang ada silibus apa ni 20 tahun saja. Jadi ini yang pertama. Cabaran kita nak mewujudkan generasi harapan ini, jangan IQ-nya tinggi tapi EQ-nya rendah. Dari segi kebolehan mengawal perasaan. Orang tu, you kena hormat. You kena hormat. Mesti mau hormat. Masalah kedua generasi yang kita nak letak harapan ni adalah, kita lihat dia punya tahap kebodohan luar biasa sekali. Ya, kita tak nafikan moda ni young and stupid lah. Been there, done that. Kita juga pernah moda. Kita juga pernah buat perkara-perkara bodoh dalam kehidupan. Tetapi generasi sekarang, dia punya kebodohan dia lain sikit. Dia macam tahap puaka sikit, dia punya bodoh dia. Sejak ada TikTok, ada apa ni, lain macam sikit. Itu sebab Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia pernah menyebut satu hadis. Nabi menggambarkan min asyratis sa'ah ay yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu. Nabi pernah menyebut antara tanda kiamat makin dekat, pertama sekali ilmu hilang, dan yang kedua orang bodoh terlampau ramai, kata Nabi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dan ini kita perlu akui, kebodohan, kejahilan semakin menjadi-jadi. Sejak daripada masyarakat kita gila glamour ini, gila kemasyhuran ini, dengan TikTok dan bagai-bagai lagi, maka kebodohan itu semakin menyerlah. Dan ini mengunsingkan kita. Sebab mereka ni generasi harapan. Sebab itu kepada adik-adik ingin kita berpesan, the most active demographic on social media adalah umur antara 18 sampai 24 tahun. Ini the most active demographic.
Dan 90% manusia yang berusia antara 18 sampai 29 tahun, mereka ni memang kita dapati pasang kemah betul di sosmed ini, di social media ini. Personally, professionally and academically involved. Ini kajian yang pernah dibuat. Maka apabila orang muda terlampau ramai berkemah di internet ini, kita khawatir mereka akan cuba untuk melakukan perkara-perkara bodoh demi nak meraih social currency. Ini satu istilah, social currency ini adalah kita tak sedar bahawa ramai di kalangan masyarakat sekarang ni sedang menjadi penagih. Bukan penagih dadah, tapi penagih social currency. Media sosial ni dia ada mata wang dia, currency dia. Apakah currency media sosial? Likes, comments, share, follow. Ini empatlah menjadi buruan penagih social currency sekarang ini. Baik tu ada orang kadang tu dia tengah bersiaran live ni, dia memang jenis suka nak dapat like, comment, share, follow. Sambil-sambil ceramah dia, jangan lupa share, like, share lah. Macam-macam. Dia nak kepada social currency ni. Kita tidak ada masalah kalau ada orang nak jadi penagih kepada likes, comment, share dan follow ini. Tetapi janganlah kita buat perkara yang menunjukkan kita ni bodoh supaya kita boleh mendapat likes, comment, share dan follow ini. Ada orang kadang-kadang buat hantaran, posting di ataupun komen-komen jelek, toksik punya netizen ini. Mereka hantar pelbagai komen di media sosial. Bukan sebab dia nak komen sangat. Kerana dia nak mendapat lambang ibu jari, like, orang share, print screen, edar pula dalam WhatsApp. Bagi dia itu satu kebanggaan. Itu satu achievement bagi mereka. Orang yang menagih social currency ni, dia akan berkemah dalam posting orang, wall orang, ke mana-mana, melerit-lerit. Sebab itu, bagi kita yang berusaha nak lari daripada benda-benda ini, kalau kita nak layan kepada golongan penagih-penagih social currency ini, kita akan jadi full-blown mental health issue. Ingat, 40% daripada stres di social media adalah online harassment. Online harassment. Dia memalukan kita di dalam komen mereka. Itu belum campur masalah yang kita gelarkan micro moments become macro problems. Benda-benda momen personal kita bersama kawan-kawan, minum kopi, minum teh, makan durian di kebun. Kita sama kita. Kita dah duduk dalam gelembung kita. Tapi disebabkan adalah seorang dua yang tak berapa cerdik, viralkan benda itu. Maka micro moments telah menjadi satu macro moments, satu macro problem. Satu negara kecam kita, hanya kita menghirup secawan kopi saja. Sebab itu, orang akan bantai, komen jelek dan sebagainya. Tapi semuanya dilakukan kerana mereka ni majoritinya adalah penagih-penagih social currency. Baik itulah saudara-saudari sekalian. Nak membentuk generasi harapan ini, cabaran kita begitu besar sekali. Tapi tidak adalah cara yang terbaik untuk kita selesaikan yatlu alaihim ayatihi. Kita kena bacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, tanda-tanda ciptaan kebesaran Allah. Tanpa kita menyegarkan balik budaya ilmu yatlu alaihim ayatihi ini, percayalah selama itulah umat Islam tidak akan mampu bersaing dengan agama-agama dan bangsa lain. Sebab itu Dr. Ismail Faruqi pernah menyebutkan umat Islam sekarang ini, mereka dilanda satu sindrom dipanggil glory of the past. Mereka terlampau berbangga dengan kejayaan nenek moyang mereka, tetapi mereka sendiri umpama orang yang main layang-layang. Layang-layangnya terbang tinggi di angkasa, tapi dia masih lagi tapak kakinya memijak tanah di Putrajaya. Ini masalah. Kalau pidato dialah orangnya, tuan-tuan sekalian, Islam berkuasa. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi. Tidak ada lebih tinggi daripada Islam. Wah, pidatonya berapi-api. Tetapi tinggi mana Islam itu? Tinggi mana Islam itu? Kalau kita sendiri umatnya tak dapat meninggikan kedudukan kita. Sama macam layang-layang. Layang-layang tinggi. Macam Islam tadi tinggi betul. Tapi yang memegang tali itu masih berpijak di bumi.
Dan kita bercakap soal fakta. Sebab itu ada satu kajian menunjukkan bahawa ada bangsa-bangsa di dunia ini walaupun mereka tak ramai tapi mereka berkuasa. Sebagai contoh, ada satu kajian yang dibuat oleh Dr. Farooq Salim. Dia ni Executive Director of the Center for Research and Security Studies, CRSS, di Pakistan. Dia buat satu kajian, why are Jews so powerful? Mengapakah orang-orang Yahudi begitu berkuasa sekali? Yahudi begitu kuasa sekali. Ramai orang bila tiba bom di Gaza, berhentilah makan McDonald dia. Duduk pulau sana, pulau sini, marah pakai bendera Palestin. Siapa? Bagus, tak ada masalah. Selesai tu, selesai balik. Relax balik, makan semula McDonald, order Starbucks balik, apa hilang dah bendera, apa tak ada dah. Bom lagi, tu lagi. Itu sajalah yang mampu kita lakukan. Setakat itu, tak ada masalah. Setakat mampu buat tu, silakan. Tapi pernahkah kita bertanya, why are Jews so powerful? Mengapakah orang Yahudi begitu berkuasa sekali? Sedangkan jumlah orang Yahudi di dunia ini hanya ada 13.5 juta saja Yahudi di muka bumi ini. Ada 7 juta di Amerika, ada 5 juta di Asia, ada 2 juta di Eropah, dan ada 100,000 Yahudi di Afrika. Tapi kalau dicampur semua sekali, orang Yahudi 100 kali ganda lebih berkuasa daripada orang Islam. Orang Islam jumlahnya saja ada 1,919,314,000 kurang lebih. Kita ada di Asia Pasifik saja 60% umat Islam di Asia Pasifik. Ada kalau di Timur Tengah tu 19.9% campur dengan Utara Afrika, Afrika Utara lah. Begitu besar sekali. Tetapi kita melihat orang Yahudi ni, mereka berkuasa 100 kali ganda lebih daripada kita. Padahal Palestin itu, di Gaza itu, kalau seluruh negara Islam yang duduk sekeliling semenanjung Tanah Arab itu, kalau seluruh umat Arab orang Islam, ludah saja Gaza, banjir. Itulah istilah yang orang gunakan. Punyalah ramai, tapi tak mampu untuk bersaing dengan orang-orang Yahudi. Why? What is the because? The because is, bangsa Yahudi adalah bangsa yang sangat maju dalam bidang ilmu. Mereka bangsa yang sangat maju dalam bidang pendidikan. Apa indikator ukurannya? Baik, sejak 105 tahun, seramai 174 orang Yahudi telah menang 15 dozen hadiah Nobel. Mereka menyapu 13 hadiah dalam bidang literature, 32 hadiah dalam bidang chemistry, 27 dalam bidang ekonomi, 53 hadiah mereka sapu bidang fisiologi dan perubatan, dan dalam fizik ada 49 di kalangan mereka adalah orang Yahudi. Dan daripada 2 bilion umat Islam, hanya 4 saja yang berjaya dibenangi oleh orang Islam. Tolaklah Peace Prize, Nobel Keamanan itu, siapa-siapa boleh dapat. Aung San Suu Kyi pun dapat. Siapa-siapa pun dapat. Yang betul-betul dapat dari segi akademik, dari segi ilmu, 4 saja. Najib Mahfuz, Orhan Pamuk, Abdul Salam, Ahmad Zawali. Kalau Najib Mahfuz, ni literature, bidang sastra. Dia dapat hadiah Nobel. Kalau Orhan Pamuk, ni di bidang literature, bidang sastra. Kalau Abdul Salam, ni bidang fisik. Kalau Ahmad Zawali, bidang kimia. Tapi bandingkan dengan orang Yahudi. Tuan-tuan sekalian, orang Yahudi dengan ilmu itu tak ada orang boleh petikai. Siapa tak kenal Albert Einstein? Manusia agung abad ini. Bukan man of the year. Abad ini. Siapa yang mencipta bius? Orang Islam? No, orang Yahudi. Namanya Benjamin Rubin. Siapa yang mencipta vaksin polio yang pertama? Namanya Jonas Salk. Dan dia adalah Yahudi. Siapa yang mencipta ubat untuk lawan penyakit leukemia? Namanya Gertrude Ilion, dan dia juga seorang Yahudi. Siapa yang mencipta vaksin untuk hepatitis B? Namanya Baruch Blumberg, dan dia seorang Yahudi. Siapa yang mencipta mesin dialisis, cuci buah pinggang? Yang menciptanya Yahudi, namanya Wilhelm Kolff. Siapa yang mencipta traffic light, lampu isyarat? Namanya Charles Adler, dia seorang Yahudi. Siapa yang mencipta besi tahan karat? Stainless steel? Namanya Benno Strauss, dan dia seorang Yahudi. Siapa yang mencipta mikrofon untuk telefon? Namanya Emil Berliner. Siapa yang mencipta alat pita rakaman, recording?
fungsi recording. Charles Ginsberg. Dan dia seorang Yahudi. Dan senarai ini panjang. Saya boleh baca sampai hari esok. Maka kalau kita bertanya malam ni, kenapa generasi Yahudi hari ini mereka terlalu berkuasa? Jawapannya kerana pendidikan, pelajaran, ilmu. Dan kenapa generasi umat Islam terlalu lemah? Jawapannya mudah. Lack of education. Dalam bahasa kasarnya, jahil. Dalam bahasa lebih kasar lagi, bodoh. Saudara-saudari sekalian, bayangkan jumlah saintis di seluruh dunia, negara majoriti umat Islam, kita ada 230 orang saintis per sejuta penduduk. Nisbah. Sedangkan di Amerika, 4,000 saintis per sejuta penduduk. Di Jepun, 5,000 saintis per sejuta penduduk. Jumlah penyelidik di seluruh negara Arab, penyelidik sepenuh masa ada 35,000 orang. Mereka ada 50 juruteknik per sejuta. Tetapi negara-negara non-Muslim, 1,000 juruteknik per sejuta. Maka apa kesimpulannya? Kesimpulannya, kita kurang keupayaan menghasilkan ilmu pengetahuan. Contoh yang paling mudah, universiti. Kita ada 57 buah negara Islam, OIC. Kalau dicampur semua, kita ada kurang lebih 500 buah universiti. Paling banyak pun 600. Campur semua negara-negara umat Islam. Ini bererti orang Islam hanya menyediakan sebuah universiti untuk setiap 3 juta orang Islam. Bandingkan di Amerika Syarikat, mereka ada lebih daripada 6,000 buah universiti. Bandingkan di India, mereka ada lebih daripada 8,500 buah universiti. Walhal wahyu pertama orang Islam adalah Iqra. Wahyu pertamanya suruh pergi sekolah, belajar, mengaji, jangan ponteng, buat research, sambung buat master, sambung buat PhD. Suruh belajar lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Iqra. Tapi kitalah yang paling banyak sekali meratanya kebodohan. Saudara-saudari sekalian, berbuih Nabi, kalau kita nak guna istilah berbuih lah. Berbuih Nabi menyuruh kita umatnya supaya belajar lagi dan 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 lagi sampai kita tak ada lagi. Bahkan dalam Quran, perkataan ilmu diulang lebih banyak daripada perkataan ad-din. Din maknanya agama. Ilmu diulang sebanyak 105 kali. Perkataan ad-din hanya disebut 103 kali. Sudahlah wahyu pertamanya bukan suruh pergi haji, bukan suruh sembahyang. Wahyu pertamanya suruh sekolah. Ditambah lagi dalam Quran, perkataan ilmu paling banyak diulang sebanyak 105 kali. Belum dikira perkataan derivatif daripada perkataan ilmu diulang tidak kurang daripada 744 kali. Kalau kita ambil derivatifnya, alima, ya'lamu, i'lam, yu'lam, ilmun, alimun, ta'allama, mu'allam, ullima, yu'allimu. Itu banyak lagi, ada 744 kali. Sebab itu, mari, generasi harapan ini, tak boleh tidak, kita mesti suburkan budaya ilmu. Budaya ilmu yang paling asas sekali untuk kita miliki adalah kita mesti ada budaya Iqra. Apa makna Iqra? Iqra ini, kata Dr. Abdul Halim Mahmud, dia ni bekas Syekhul Azhar. Dia pernah mengulas surah Al-Alaq yang merupakan surah yang tentang Iqra ini. Kata dia, Iqra ini dari satu sisi syarat dengan makna, petunjuk dan juga arahan. Beliau karang satu kitab namanya Quran fi Syahril Quran. Kata dia, Iqra ini 3 maksud. Textual, literal dan juga simbolik. Maka nak menjadikan satu-satu generasi ini generasi harapan, budaya Iqra ini mesti digembar-gemburkan. Kata Dr. Abdul Halim Mahmud, bekas Syekhul Azhar ini, kata dia, Iqra ini, kalau kita tengok dalam surah, dalam Iqra itu saja Allah Ta'ala 2 kali sebut tentang tabiat membaca. Pertama, Iqra bismi rabbika. Bacalah atas nama Tuhanmu. Atau bacalah dengan nama Tuhanmu. Kali kedua dia ulang. Iqra wa rabbukal akram. Pada ayat yang ketiga. Di situ saja 2 kali disebut tentang tabiat membaca.
Dan dalam ayat Iqra juga 3 kali disebut kalimat derivatif daripada perkataan ilmu, iaitu allazi 'allama bil qalam. 'Allama itu daripada perkataan ilmu. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 3 kali perkataan ilmu diulang. Tak campur lagi dengan Allah sebut al-qalam. Allazi 'allama bil qalam. Qalam itu pen, pena. Dan ia juga ada kaitan dengan soal ilmu. Sebab itu dari segi susunan yang menariknya, selepas Allah turunkan surah Al-Alaq, ini dari segi penurunan, bukan penyusunan. Selepas Al-Alaq, Allah turunkan surah Al-Qalam. Dan ini adalah surah pertama yang dimulakan dengan huruf hijaiyah, iaitu Nun. Dan ini juga adalah surah pertama yang mengandungi sumpah, dan Allah bersumpah dengan Al-Qalam, pen. Maka adakah generasi harapan kita ini nak mengabaikan budaya cinta mencari ilmu? Jangan. Generasi harapan kita mesti jadi generasi yang sangat cinta kepada ilmu. Tapi mesti mulakan dengan Iqra. Mesti mulakan dengan Iqra. Kata Dr. Abdul Halim Mahmud, orang yang cinta kepada ilmu, kalau tidak ada budaya membaca, jangan mimpi. Nak jadi budaya ilmu dalam generasi itu tak boleh. Dia mesti budaya membaca. Mengapa perlu membaca? Secara tekstualnya, kata beliau, untuk mendapatkan ilmu, manusia mesti membaca. Sebab itu para ulama salafus salih dahulu, mereka ni terdiri daripada generasi yang begitu kuat membaca. Luar biasa sekali. Imam An-Nawawi rahimahullah, tiap-tiap hari dia membaca 12 jenis ilmu yang berbeza. 12 disiplin ilmu yang berbeza. Tiap-tiap hari. Dia enjoy. Begitu juga Majduddin Ibn Taymiyah, iaitu atuk kepada Ibn Taymiyah. Dia ni, tabiat dia kalau nak masuk bilik mandi atau masuk bilik air, masuk toilet, dia akan pesan kepada pembantu dia, tolong bacakan kitab dari luar tandas, dari luar bilik air dengan suara yang kuat, supaya sambil-sambil dia termenung ke apa, boleh mendengar benda-benda baru. Bayangkan. Begitu juga Al-Hasan Al-Lu'lu'i. Selama 40 tahun dia tidur, tak pernah dia lupa untuk meletakkan kitab atas dada dia. Mana bila dia nak tidur, dia memang membaca. Sampai kitab tu letak atas dada, tidur. Ibnul Jauzi sepanjang hidupnya telah membaca lebih daripada 20,000 jilid kitab. Begitu juga Al-Khatib Al-Baghdadi. Dia dah baca Sahih Al-Bukhari dalam 3 kelas pengajian setiap malam daripada maghrib sampai subuh. Begitu juga Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi. Dia baca kitab Musnad Imam Ahmad dalam 30 kelas pengajian berbeza. Tiap-tiap malam. Begitu juga Al-Aiz Abdul Salam membaca kitab Nihayatul Matlab 40 jilid dalam masa 3 hari saja. Kuat membaca. Ghalib bin Abdul Rahman bin Ghalib Al-Mu'aribi, dia baca Sahih Bukhari 700 kali. Khatam. Itu juga Ahmad bin Abdul Daim Al-Maqdisi. Dia telah menyalin dengan tangan dia sendiri. Zaman tu tak ada photostat. Dia salin dengan tangannya lebih pada 2,000 jilid kitab. Kalau dia hari dia lapang, hari dia free, dalam sehari dia boleh salin 9 buah buku. Time dia sibuk, sehari dia boleh salin 2 buku. Ini antara contoh. Orang-orang dahulu, para salafus salih, mereka menjadi generasi terhebat zaman itu sebab mereka generasi yang sangat subur budaya ilmu, budaya membaca. Sebab itu ayuh adik-adik sekalian, jangan malas membaca. Pernah dibuat kajian di negara kita tentang tabiat membaca rakyat Malaysia. Di Malaysia, kajian terawal yang pernah dilakukan adalah satu kajian yang dibuat oleh Allahyarham Profesor Atan Long. Dia buat satu kajian, a survey on the reading habits and interests of Malaysian people. Dia buat kajian tahun 1984, respondennya seramai 15,054 orang tahun 84. Ini yang pertama, yang terawal pernah dibuat. Dan findingnya adalah, dia mengatakan bahawa, ini tahun 84 punya cerita, rakyat Malaysia hanya membaca 2 muka surat saja setahun. Dalam setahun, 2 muka surat saja setahun. Dan 42% daripada orang yang responden dia temu duga, temu ramah, 42% baca buku dalam tempoh 6 bulan.
97% hanya membaca tapi baca majalah, dan hanya 4% saja yang membaca buku profesional. Walaupun kajian ni dia buat tahun 84, tapi saya ingat kalau buat kajian ni tahun 2021 dia akan ulang balik. Saya ingat masyarakat sekarang dah tak membaca lagi dah. Orang kita sekarang baca telefon banyak. Kuih macam ayam cari makan, cari cacing. Banyak baca WhatsApp, banyak baca Instagram. Kita dah kurang baca. Itu kajian tahun 84. Tahun 2005, ada satu lagi kajian pernah dibuat. Maka findingnya adalah rakyat Malaysia didapati membaca 2 buah buku setahun. Setahun 2 buah buku. Okeylah. Adalah sikit pertambahan lagi. Dan ada lagi pernah dibuat kajian interim tabiat membaca rakyat Malaysia tahun 2014. Dan kajian ini dilakukan sendiri oleh Perpustakaan Negara Malaysia. Didapati bahawa ada peningkatan yang signifikan. Rakyat Malaysia membaca 15 buku setahun. Dan 39% daripada rakyat Malaysia menggunakan kurang daripada 3 jam seminggu untuk membaca. Tapi 8% sahaja yang membaca lebih daripada 14 jam seminggu. Dan pecahan peratusan bahan yang dibaca, 62.8% membaca majalah. 61.2% membaca surat khabar. 47% membaca novel dan juga fiksyen. 54.8% membaca buku ilmiah. 46.4% membaca buku-buku atau bahan-bahan dalam talian. 30% baca komik-komik yang bukan fiksyen. 25% baca komik dan 19.9% membaca jurnal. Balance yang selebih tu baca WhatsApp. Inilah kerja. Nak tidur baca WhatsApp, bangun tidur baca WhatsApp. WhatsApp dia beriman dengan WhatsApp. WhatsApp group dan sebagainya lagi. Maka saudara-saudari sekalian, kita kena akui bahawa kita kurang membaca. Sebab itu kalau kita tak bawa budaya membaca ini, saya ingat kita nak membentuk generasi yang disebutkan sebagai generasi harapan ni, mungkin sekadar mimpi sajalah. Sebenarnya banyak nak diterangkan, tapi saya dimaklumkan oleh pihak penganjur, kita akan ada sedikit sesi perbincangan dengan audiens kita. Jadi saya kira masa yang berbaki ni kita buka ruang untuk moderator membawakan perkara-perkara ataupun persoalan-persoalan yang boleh dikongsikan pada malam ini. Justru itu saya serahkan kembali perbicaraan kita pada malam ini kepada saudara Adam Ashraf untuk perbincangan. Silakan. Tidur lah ke? Ada. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Datuk Balisha bin Alauddin. Semoga semua penonton dapat memperoleh manfaat dan iktibar daripada perkongsian Datuk Balisha yang cukup bermakna sebentar tadi. Maka kita teruskan pula dengan sesi soal jawab daripada para penonton. Jadi kita akan tunggu beberapa soalan. Okey, baiklah. Baiklah Datuk. Soalan yang pertama daripada Muhammad Haziq Izan bin Muhammad Syahril. Apakah cara yang boleh dilakukan bagi mengukuhkan jati diri dalam diri seorang pelajar pada masa kini? Mohon pencerahan Datuk. Terima kasih atas soalan yang diutarakan oleh saudara Haziq Izan Muhammad Syahril. Kita dalam suasana mengenang kemerdekaan pada hari ini 31 Ogos. Kalau kita tengok kepada sejarah, orang dulu mereka dijajah tapi jiwanya merdeka. Dulu. Orang sekarang ni tidak. Dia tidak dijajah. Orang sekarang nampak merdeka tapi jiwa mereka dijajah. Kalau orang muda-muda macam saudara-saudari ni dijajah oleh handphone. Dijajah oleh PUBG, game, TikTok dan bagai-bagai lagi. Kalau ada orang tu dijajah oleh pembelian online. Asyik mengorder kerja, JNT pun dah pening dah mengantar barang rumah dia.
Ini semua penjajahan jiwa yang payah untuk kita nak ubat. Sebab itu saya melihat ini adalah fenomena akhir zaman. Tanda-tanda benda-benda yang nak akan kiamat ni banyak perkara-perkara yang luar daripada jangkaan kita. Saya nampak begini, jati diri ni, budaya asing ni tak semestinya tak bagus. Kalau kita tengok mungkin adik-adik yang minat Korea, mungkin Korea ni dia ada sisi bagus dia, disiplin, pembersih, sopan, amanah, kerja kuat. Jepun misalnya, kalau saudara-saudari nak rasa hidup dihormati, pergi Jepun. Memang orang hormat betul. Masuk 7-Eleven, dia hormat kita. Hatta nak ambil tiket untuk tol pun, dia akan hormat kita. Masuk kedai dia, dia memang dia respect orang. Benda-benda macam ni kita boleh ambil. Tapi ada yang tak bagusnya. Contohnya cara berpakaian. Minat kepada Korea silakan, tak ada masalah. Genre kita. Tapi cara berpakaian K-pop tu tak payahlah kita ikut. Lepas itu, orang tutur pesan, apa tanda burung perempat, di atas batu dipatuk elang. Apa tanda kiamat dekat, perempuan berbaju seperti, tapi macam bertelanjang. Ini sebab dia mengikut, tak ada jati diri. You nak minat silakan. Kita pun minat rock, minat apa, tapi tak adalah sampai nak terjelir-jelir cakap, nak cakap. Kita minat sajalah. Tak ada. Jati diri kita tetap, kita Muslim, songkok, apa semua. Macam saudara-saudari pun saya ingat, minat Linkin Park, apa tak ada masalah, tapi kita ada jati diri kita. Begitu cara pergaulan. Janganlah bila dah minat kepada benda, hilang jati diri. Apa tanda burung perempat terbang tinggi, tinggi terbang berkelebat. Apa tanda kiamat dekat, gadis dan bujang berdakap-dakap. Itu tak boleh. Sebab itu jati diri ini mustahab. Maka dalam kita menghadapi godaan-godaan yang banyak ini, Nabi pesan, la yakun ahadukum ma'atan yakul ana ma'an nas in ahsanan nas ahsantu wa in asa'u asa'tu walakin wattanu anfusakum in ahsanan nas an tuhsinu wa in asa'u an tajtanibu isa'athum, kata Nabi. Kamu janganlah jadi pak turut, kata Nabi. Bila orang buat baik kamu ikut, orang buat jahat pun kamu ikut, jangan. Tapi kata Nabi, wattanu anfusakum, tetapkan pendirian kamu. Kalau orang buat baik, saya buat baik. Kalau orang buat jahat, jangan buat jahat. Wattanu anfusakum. Jangan kita tinggalkan agama, jangan tinggalkan budaya di tengah-tengah geliat arus globalisasi. Sebab itu prinsip kita dalam menghadapi pengaruh asing ini mesti jadi macam ikan. Ikan di lautan, walaupun laut itu masin, tak pernah ada ikan jadi masin. Mana ada ikan jadi masin walaupun duduk tengah laut. Bahkan perlu dimasin-masinkan baru boleh jadikan laut. Sebab itu, ayolah adik-adik sekalian, tahu diri dengan peri, tahu maruah dengan tuah, tahu alur dengan patutnya, tahu salah dengan silahnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Datuk kerana menjawab persoalan sebentar tadi. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Soalan kedua daripada Muhammad Aiman Mas Arif. Soalannya, sebagai generasi harapan, bagaimanakah cara yang betul apabila berdepan dengan sesuatu kemaksiatan yang berlaku di media sosial seperti golongan muda zaman sekarang yang membiasakan LGBT? Mohon pencerahan, Datuk. LGBT ni apa? Laki gelap bini terang? Apa ke mana LGBT? Ni yang laki-laki perempuan tu ya? Ni kita betul, nak bising-bising sangat, nak bising-bising sekarang marah pula hak asasi dan bagai-bagai lagi. Kita kira beginilah. No such thing lah laki-laki dengan perempuan-perempuan. Sebab kalau you nak laki sama laki, perempuan sama perempuan, nanti kalau mati masuk surga, siapa yang nak layan dia nanti? Bidadara ke? Tak boleh. Kita dalam surga, kita laki, yang layan kita bidadari. Tak boleh nak request pun bidadara laki layan laki. Tak tahulah kot tuan-tuan esok ada special case tak dapat. Kita tetap secara sunnatullah, kita mesti berlawan dengan pasangan kita ataupun jenis kita. Beginilah. Kadang kita nak ngomel lebih-lebih pun masa kita tidak panjang. Kita kena ingat matlamat hidup kita ini adalah surga. Kita nak masuk surga semua. Itu matlamat kita. Dan nak masuk surga ini bukan benda mudah. Apa sebab? Surga ini summa haffaha bil makarih. Surga ini dia dipagar dengan pelbagai halangan, pelbagai rintangan.
Neraka ni pula fahaffaha bisyahawati. Neraka ni pula dia dihiaskan dengan benda-benda yang menyenangkan syahwat kita. Sememangnya nak mendekatkan diri kepada Allah, kita kena ada pengorbanan. Walaupun hati kita tak minat perempuan, minat laki-laki, korbankanlah. Buang, berlatih. Ketagihan itu perlu dibuang. Sebab surga ni ada harga yang perlu kita bayar. Sebab itu kisah Ibrahim bin Adham. Pernah seketika dia nak masuk tandas, penjaga tandas tahan dia. Kenapa tahan saya? Orang tu kata masuk tandas encik kena bayar. Menangis dia. Penjaga tandas tu tanya, kenapa pula pakcik menangis nak masuk tandas? Katanya, wahai anak muda, aku menangis bukan sebab aku tak ada duit, tapi aku terfikir, tempat sehina ini, sejijik ini, sekotor ini pun masih perlu dibayar untuk aku masuk. Bagaimanakah pula dengan syurga Allah yang lebih hebat? Adakah mungkin aku dapat masuknya secara percuma? Mustahil. Mesti ada harga yang perlu dibayar. Mesti ada pengorbanan yang kita kena buat. Apa yang nak kita korbankan? Mudah saja. Kata Ubadah bin Samit, Nabi berpesan, idminu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Engkau garanti buat 6 perkara, aku garanti engkau masuk syurga, kata Nabi. Apakah dia? Asduku idza haddatstum. Pertama, jangan menipu. Aku confirm kau masuk syurga. Kemudian wa'aufu idza wa'adtum. Kalau berjanji, jangan mungkiri. Wa'addu idza tumintum. Kalau diberi amanah, engkau tunaikan. Wahfadhu furujakum. Jaga kemaluan. Kemaluan itu mesti jaga. Waghuddu absarukum. Tundukkan pandangan. Jangan tengok benda tak senonoh. Wa kuffu aidiyakum. Tahan perbuatan tangan, jangan buat maksiat. Aku jamin kau masuk syurga. Wahai anak muda sekalian, hidup jangan alpa, carilah bekalan sebanyak mungkin menuju negeri yang kekal abadi. Tidak boleh menetak jati, papan dijauh di belah-belah. Jangan diikut kehendak hati, kerana kita semua di bawah perintah Allah. Sebenarnya banyak nak terangkan, tapi masa kita tak mengizinkan. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh rakan-rakan di sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya ini. Saya secara peribadi merasa begitu tersanjung dapat menyampaikan syarahan dan juga dapat menyampaikan ceramah pada seluruh warga di sekolah Sultan Alam Shah ini. Terima kasih juga di atas peluang yang diberikan. Saya sebenarnya daripada kecil saya dah biasa dengar nama sekolah Sultan Alam Shah ini. Kerana mak saya adalah alumni Sultan Alam Shah tahun 68-69. Maksud Sultan Alam Shah masih diceras lagi. Dia tahun 68 dia lower 6, 69 dia upper 6, tahun 70 dia masuk Universiti Melaya. So saya dah kenal nama sekolah ini daripada dalam perut lagi saya dah kenal nama sekolah ini. Jadi saya merasa begitu tersanjung dapat menyampaikan ceramah pada malam ini. Saya kira sekadar itu. Moga-moga ada manfaatnya. Kembali semula kepada saudara Adam Ashraf di sana. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Penceramah telah memberikan penjelasan yang cukup menarik untuk soalan yang dikemukakan sebentar tadi. Oleh itu, dapatlah kita simpulkan bahawa generasi kini perlulah perbaiki diri mereka sendiri, terutama sekali dari segi sasiah bagi membina sebuah negara yang terbaik dari setiap aspek. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada penceramah kita, Datuk Badli Shah pada hari ini. Para pelajar boleh mengisi kehadiran di link Google Form di ruangan komen. Malangnya majlis kita telah sampai ke penghujungnya. Dengan itu, saya ingin mundurkan diri serta ingin mohon maaf jika terdapat cacat celah sepanjang majlis berlangsung. Saya harap para penonton dapat mengambil iktibar dan manfaat terhadap dakwah yang disampaikan sebentar tadi. Di atas dahan burung tempur melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, lain masa bersua lagi. Saya mengakhiri majlis dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.